rencana sesuatu yang lebih berkesan di separuh masa yang kedua nanti. Tetapi sebelum kita menyaksikan separuh masa yang kedua, elok kita berbahas ketika dengan seorang bekas ketua pasukan dan juga pemain yang cukup berpengalaman kita dalam siaran langsung ini. Dan Ram Jalil sebagai salah seorang pemain pertahanan dalam skuad Sarawak dulu dan pernah juga beraksi dalam perlawanan yang saya rasa cukup memuncak, cukup penting. Pemain pertahanan biasanya dalam perlawanan akhir sebegini akan cuba mengelak daripada melakukan kesilapan. Bagaimana rahsia untuk menghadapi masalah ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya dalam keadaan yang begitu hebat begini, yang penting ialah kesemua pemain harus berada dalam tahap yang paling rileks, bebas dari sebarang tekanan. Jadi kalau kita bermain dalam keadaan yang tertekan, ya, kita akan mudah melakukan kesilapan-kesilapan yang kita panggil unforced error. Dan Jalil sekarang pun sudah bertukar daripada pemain kepada jurulatih sepanjang separuh masa yang pertama. Sebenarnya tadi, apa rumusan yang Jalil nampak permainan di antara pasukan Terengganu dan juga Perak? Kita nampak Perak mempunyai beberapa peluang untuk menjaringkan gol. Begitu juga Terengganu. Jadi saya rasa kalau kedua-dua pasukan dapat mengekalkan rentak begini, bagi separuh masa yang kedua nanti akan menjadi lebih interesting lah. Jadi siapa yang dapat mengambil peluang itu, saya rasa mereka akan dapat menang lah. Terima kasih Jalil kerana dapat seketika bersama kita. Kita menantikan separuh masa yang kedua pertemuan di antara Terengganu dan Perak. Kita kembali semula bersama Zainal. Terima kasih Jasni dan juga Jalil. Begitulah pandangan yang diberikan oleh Jalil tentang permainan separuh masa yang pertama tadi. Pada minit yang ke-37 kita telah dapat lihat salah satu set piece terbaik untuk menghasilkan jaringan menerusi Samuel Chebli. Sekali lagi sepakannya telah berjaya diselamatkan oleh Zamri Mat Arif. Yang jelas sekali di separuh masa yang pertama tadi terlalu sibuk untuk mengarahkan barisan pertahanannya supaya lebih memberikan konsentrasi untuk menyekat kemarahan barisan tengah pasukan Terengganu ini. Tidak ada midfield general, tidak ada pemain yang sebenarnya mengemudi barisan tengah pasukan Perak. Yogi Takash selalu kehilangan arah dalam menggerakkan barisan tengah dan juga barisan hadapan pasukan Perak. Dan ketika inilah kepakaran, kredibiliti dan juga pengalaman Karl-Heinz Wegang amat diperlukan kerana kita masih ingat pada tahun 1980 kejayaan manis dalam bola sepak negara apabila dia berjaya menjadikan Khalid Ali sebagai salah seorang pemain yang disegani dan dalam membentuk dan juga menggerakkan jentera di barisan tengah untuk pasukan